الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Sadaqallahu azim. Berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada masyarakat dan umat sesuatu yang terdapat dalam kitab Al-Quran, iaitulah tokoh yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kerana sesungguhnya seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam itu merupakan seorang yang benar dan merupakan seorang Nabi. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya ngasih. Dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita, dunia yang sempurna, dunia yang sejahtera. Mudah-mudahan dunia yang sementara ini, sementara kita menantikan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, kita akan gunakan sebaik mungkin, semaksimum mungkin. Paling tidak apa juga yang disuruh, yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, kita akan bekerja keras untuk melaksanakannya. Alhamdulillah pertemuan kita setiap malam minggu yang kedua, kitab Rahsia Kematian. Tetapi hari ini bersempena dengan esok kita menyambut Aidil Adha, suatu upacara yang sebenarnya lebih kepada ibadat syariat yang diasaskan oleh seorang tokoh yang terkenal, seorang Nabi, seorang Rasul. Ulama mengulungkan dia salah satu daripada Rasul yang tergolong dalam golongan Ulul Azmi, yang kuat azam dia, iaitu Ibrahim alaihissalam. Dari dalam mukadimah saya sebut salah satu daripada ayat yang membuktikan bahawa kita kena sebut semula tokoh ini, kerana pada hari ini dia adalah kelemahan kita orang Islam, betapa kita tidak nak suka sangat membicarakan tokoh-tokoh yang paling popular, yang paling top di kalangan manusia umumnya, orang Islam khasnya, iaitu siapa? Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Nabi Ibrahim ni di antara top 10 Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Tetapi macam mana hebat sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam, tak boleh challenge lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita buat besok, ibadat korban, orang yang berkemampuan untuk menunaikan haji, mereka ketika ni baru selesai wukuf di Arafah, yang tak mampu ataupun yang tersadai di airport, maka balik je lah. Kita buat ibadat yang lain, berkorban. Berkorban.
yang mana berkorban pun tak dapat, gila tolong-tolong melapah, tolong bungkus-bungkus daging, meraihkan orang yang berkorban. Pun tak dapat juga, semailah sunat hari raya 2 rakaat, jadi ya. Kalau tak dapat juga, ada tak dapat, ada yang tak dapat. Besok kerja, ada yang besok kerja, kesian nanya ke dia. Memang Aid Adha ni, sembahyang sunat ni dia sunat je, tapi setahun sekali, perayaan hebat, perayaan yang memang kita tidak ada hujah untuk kita nolak. Jadi kalau tak dapat sunat 2 hari raya ni, kita rasa macam rugi lah. Sebab itu kalau boleh penguasa-penguasa ni kena mikirkan bahawa orang Islam terutamanya, kalau boleh dia bekerja macam sekalipun, berilah kesempatan untuk mereka tunaikan salat 2 hari raya. Bila kita sebut pasal tokoh yang bernama Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak menyebut tentang cerita. Di antara cerita-cerita yang paling utama, paling top sekali, cerita Nabi-Nabi Rasul-Rasul lah. Cumanya Al-Quran bila menyebut Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni, ada di antaranya disebut, cuma sebut Rasul, tak tahu siapa Rasul tu, dan tak tahu di mana tempat asal. Kalau kita baca surah Yasin, kan ayat berapa tu? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Tak disebut siapa Rasul tu, tapi ada. Tak disebut di mana Qaryah tu, tapi ada. فَعَزَّزْنَا بِثَالِث, sehingga ditambah seorang lagi Rasul, 3 orang. Satu tempat tu 3 orang Rasul. Ada sebahagian yang menyebut nama Rasul Nabi Zulkifli, tapi tak tahu apa cerita dia dan di mana tempat dia. Ada disebut Nabi Lut, disebut Rasulnya, disebut tempatnya, tapi tak banyak kisah dia. Ada pula disebut Rasul dan Nabi, panjang kisah dia. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang disebut pula, diberikan pula surah tu nama dia, surah Ibrahim, surah Nuh, kan, surah Muhammad. Tapi tidak pula bererti satu surah tu daripada A sampai Z semua menceritakan pasal dia, tak. Dan kisah Nabi Ibrahim ni yang kita khususkan pada hari ni, panjang cerita dia, banyak. Surah Maryam ada sebut, tadi saya baca mukadimah, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, tu surah Maryam. Nanti surah Baqarah pun ada kisah Nabi Ibrahim. Nanti surah Al-An'am pun ada, surah Anbiya pun ada. Banyak. Banyak. Ketika mana Allah Ta'ala meminta Nabi untuk menyebut, menceritakan kembali, mengingatkan kembali, maka itu benda penting. Wadhkur, wahai Muhammad, peringatkanlah, cerita balik semula. Walaupun ayat tu cerita khusus, sebabnya antara Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi para alim ulama mufassirin menetapkan bahawa pelajaran, pengajaran, ibrah, ajaran bukan diambil dengan sebab khusus, tapi umumnya lafaz. Jadi secara umumnya Allah Ta'ala minta supaya Nabi Muhammad menceritakan kepada umat turun-temurun sampai hari kiamat. Maka kita yang hidup selepas hidupnya Nabi Muhammad SAW kena sebut benda ni lah. Saya sebut tadi dah, di antara kelemahan kita orang Islam, secara khususnya, kita pun tak berminat dah menyebut tokoh-tokoh utama ni. Kita berminat dengan tokoh politik, tokoh-tokoh konglomerat, ahli sukan, artis. Sehingga kadang-kadang kita lebih tahu tokoh-tokoh dunia ni, sukan, bintang bola sepak,
artis, lebih kita kenal mereka daripada kita kenal tokoh-tokoh yang utama, yang bukan sekadar kita kongsi share cerita hidup dia, bahkan itu merupakan asas, itu merupakan pelajaran pengembangan hidup sebagai seorang Muslim secara umumnya manusia di atas muka dunia sampai akhirat. Ada dua sebab wadhkur fil kitab Ibrahim, kita kena sebut pasal Nabi Ibrahim ni, iaitulah innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim ni kana siddiqan, seorang yang benar dan seorang nabi. Dua isu utama yang mesti kita ungkit supaya kebenaran dan kenabian merupakan satu pengetahuan yang utama semasa kita hidup atas dunia. Kenapa tuan-tuan? Baik, saya ungkit balik. Kalau kita baca suratul Fatihah, nanti ayat ke berapa tu? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan sedikit lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. Macam mana rupa yang lurus tu? Pasal atas dunia jalan banyak, bersempang serenang, sempang 3, sempang 4, roundabout, banyak jalan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan sedikit, jalan yang lurus tu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah pun berikan nikmat kepada mereka. Satu. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Kemudian Allah telah menjelaskan lagi, siapakah jalan orang yang dapat nikmat tu? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, satu, golongan nabi, wasiddiqin, ini dia, golongan yang benar, siddiq. Yang ketiga, wasyuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat, wassalihin. Ada 4 golongan yang Allah Ta'ala memberikan jaminan, mereka inilah yang dapat nikmat, mereka inilah yang lurus kehidupan mereka dunia, maka akan dapat ganjaran yang hebat di akhirat. Siapa dia? Para nabi. Kita dah tak ada peluang dah jadi nabi, tapi sekurang-kurangnya kita jadi follower kepada nabi. Saya lebih suka gunakan kalimah follower. Padahal hari ini kan banyak kalimah-kalimah langit terbuka. Follower, netizen, like, share, subscribe. Kita ni orang Islam lama dah kenal kalimah-kalimah ni, awal daripada orang lain. Wadhkur, di antara makna dia apa? Share. Bila kita sebut selalu, kita ingat. Dan benda-benda macam ni kita perlukan perkongsian. Kadang-kadang sebut perkongsian pintar. Sebab tu kita kena share. Bukan sekadar Nabi akan share dengan umat, ialah ketika Nabi ada, tak apalah. Nabi tak ada, macam mana? Maka turun-temurun salafus salih, salaf, qarni, kurun aku 1 tahun, lepas tu 1 tahun, Nabi dan para sahabat, tabi'ut tabi'in, salaf. Kemudian turun pada khalaf, iaitu orang lepas pada tu, sampailah hari kiamat. Bila sebut nabiin, kita tak ada peluang dah, tapi masih ada peluang jadi follower. Zaman-zaman Nabi Isa, follower Nabi Isa dipanggil Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Follower zaman Nabi Muhammad dipanggil Al-Amilin. Ini follower. Jadi kita umat akhir zaman, kita ni follower Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat, syariat ibadat
Sehingga jadi budaya pada masyarakat kita di Malaysia terutamanya, korban. Pasal apa kita berkorban? Pasal kita ngikut Nabi. Pasal apa kita menyembelih? Kita ikut Nabi. Follower. Satu. Yang kedua, siddiqin, orang yang benar. Dalam hidup ini tuan-tuan, kebenaran menjadi suatu asas untuk kita membina pribadi-pribadi, membina keluarga yang kecil, membina masyarakat yang besar, bernegara dan seumpamanya. Atas dunia ni ramai orang kata dia benar. Orang politik dia kata dia betul, dia kata dia benar. Ahli ekonomi dia kata dia benar. NGOs pun dia kata dia benar. Orang tua-tua kata apa tuan-tuan? Mana ada orang nak mengaku ustaz berak tengah jalan. Pasal dia rasa dia benar. Benda buruk malulah, benda tak benar. Jadi tak ada seorang pun atas dunia ni yang mengaku dia tak betul. Mesti dia mengaku dia betul. Sebab itu kebenaran mesti diserlahkan dalam masyarakat. Kebenaran mesti diserlahkan dalam masyarakat. Tuan-tuan, kalau kita baca secara umum, asas kebenaran apa dia? Al-haqqu min rabbik. Segala kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan kamu. Bila kebenaran itu hanya daripada Tuhan, datang daripada Tuhan, maka fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu merasakan kebenaran yang datang daripada Tuhan tu benda yang meragukan kamu, jangan. Kena yakin kita. Ketika mana kita gagal mewar-warkan, menceritakan kembali tentang tokoh Ibrahim AS, seorang yang benar, maka kita tengok bagaimana hidup ini benda palsu tapi dikatakan benar. Benda tak betul dikatakan betul. Orang politik, yelah tuan-tuan, kan kekuasaan ini jadi rebutan. Maka orang politik dia berebut kuasa tu. Oleh kerana perlunya mengambil hati pengundi-pengundi supaya memilih dia, maka bila bertanding dia kena nampakkan dia benar. Dan dia kena nampakkan lawan musuh itu tak benar. Walaupun begitu, kadang-kadang kalau kita hilang pertimbangan, dia kata dia benar, dia dah bapak penipu. Dia kata lawan dia tak benar, itulah yang sebenarnya. Kadang-kadang jangan kata pertembungan antara parti-parti politik. Kadang-kadang satu parti A kata dia betul, dia kata ke B tak betul. B kata dia betul, dia kata A tak betul. Dia sama dia pun pelagah. Sebab itu bagi kita orang Islam yang berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kepada kita tunjang asas apa kita panggil pokok kebenaran tu mesti daripada Tuhan. Kalau datang daripada Tuhan, benar. Sebab itu mana kita tahu datang daripada Tuhan ke tidak? Itu yang kita kena baca Quran. Tuan-tuan tengok kalau kita baca tokoh-tokoh terkenal atas dunia ni, di antaranya para salafus saleh. Jangan kata Nabi Rasul, para sahabat. Kita ambil yang para salafus saleh, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tuan-tuan, bulan Ramadan satu hari 2 kali dia khatam Quran. Nampak? Imam Syafi'i bulan Ramadan satu hari 2 kali dia khatam Quran. Kita nak boleh khatam Quran sekali, Allah, puas-puas pujuk kain plekat selai, puas-puas kutip nama kau masuk grup A, puas-puas nolak, tak nak. Imam Syafi'i 2 kali sehari
khatam Quran. Kalau Ramadan tu 30 hari, 60 kali dia khatam Quran. Hebat Imam Syafi'i. Yang setengah-setengah orang pertikai Imam Syafi'i tu. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni hebat tak hebat? Umur 13 tahun, orang minta dia jadi mufti. Umur 13. Yang orang pelekeh-lekeh Imam Syafi'i tu kan. Imam Syafi'i, umur 13, orang dah minta dia jadi mufti. Imam Syafi'i. Hebat. Otak dia macam komputer. Macam komputer. Macam ada MP3, MP4 dalam kepala dia ni. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau kita baca dia punya keturunan Imam Syafi'i ni, rupa-rupanya dia keturunan ahli baik. Okey, kita cerita bab tu. Itu kita kemudian. Kita selesaikan Nabi Ibrahim ni. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni rapat tak rapat Nabi Muhammad SAW. Satu ketika kan Nabi Muhammad SAW pernah beristerikan seorang Mesir, orang Arab Mesir, nama dia Maryah Qibtiyah. Mendapat hadiah daripada Raja Mesir seorang perempuan nama Maryah Qibtiyah. Maka mereka pun bersama dapat anak. Ketika mana Maryah Qibtiyah melahirkan anak seorang lelaki, lalu Nabi Muhammad memberikan nama Ibrahim. Kenapa dia berikan nama Ibrahim? Pasal terkenangkan nenek moyang dia, datuk dia, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan digelar Khalilur Rahman, orang yang paling rapat, kekasih Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman. Abul Anbiya, bapa segala Nabi-Nabi. Ibrahim. Rapat tak rapat. Kemudian, tuan-tuan masih ingat lagi tak peristiwa Isra' Mi'raj? Nabi naik ke langit. Kan Nabi naik ke langit, Nabi dapat berjumpa dengan datuk dia, Ibrahim alaihissalam. Di langit yang keberapa? Ketujuh. Ketika tu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tuan-tuan, dia semacam Baitullah itulah. Orang manusia ni di atas dunia bertawaf di Baitullahil Haram di Mekah tu. Para malaikat bertawaf di alam malakut sana di langit, di Baitul Ma'mur. Ketika mana Nabi naik ke tujuh, berjumpa Ibrahim, dia tengok Nabi Ibrahim, muka Nabi Ibrahim mirip, nak semacam muka Muhammad, muka Nabi Muhammad SAW nak serupa macam Ibrahim. Iyalah tuan-tuan, keturunan yang sama. Kalau kita baca keturunan tu, nanti kita sebut rapat tak rapatnya Nabi Ibrahim dengan Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim dapat bersandar di Baitul Ma'mur. Pasal apa? Pasal dia adalah jasa besar Nabi Ibrahim. Dia berjaya mengupgrade Kaabah. Kan Allah Ta'ala sebut suratul Baqarah, kisah tentang Ibrahim dan anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail mengupgrade yarfa'. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Sebenarnya yang membina Baitullahil Haram, Kaabah tu ialah para malaikat lama dulu lah. Oleh kerana lamanya zaman, ribut, taufan, angin kencang, banjir, kemarau, hilang bangunan dia. Tapi kawaid dia ada lagi, bim masih ada, footing masih ada. Jadi Ibrahim dan anak dia yarfa, upgrade, dia bina atas tapak tu, atas footing, atas bim tu, naik atas. Maka jasa dia besar, maka Allah berikan dia sebagai balas budi, dia duduk menyandar di Baitul Ma'mur. Hebat. Sebab tuan-tuan, kita nak tengok keturunan kita, nenek moyang kan. Macam saya,
Mana dengan bapa saya jumpalah. Dengan datuk tak jumpa. Bapa datuk lagi tak jumpa. Jadi macam mana rupa dia? Zaman sekarang tak apalah, kita ada gambar, kita ada video, kita boleh ulang tayang, kita boleh simpan kenang-kenangan. Jadi wallpaper dalam kita punya handphone. Dulu mana ada? Jadi nak tengok macam mana rupanya nenek moyang kita, kita pakai adik-beradik duduk depan cermin, muka tu saling tak tumpah lah. Ustaz, muka ustaz sebiji macam datuk ustaz. Memang ada datuk aku. Memang datuk aku. Jadi darah daging tumpah ke cucu cicit lah. Sebiji muka ustaz macam muka bapa ustaz. Memanglah anak bapa. Kita nak tahu macam mana muka keturunan kita, tengok muka cermin. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu. Dan kalau kita baca sejarah latar belakang kehidupan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, cuba baca surah apa tu? Wattin, wazzaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Rupa-rupanya bila Al-Quran menyebut wattin demi buah tin, wazzaitun demi buah zaitun, waturi sinin bukit Sinai, turi Saina, wahadzal baladil amin. Rupanya berkenaan dengan tempat sejarah pusingan hidup seorang bernama Ibrahim alaihissalam. Watin demi buah tin. Buah tin ni yang paling popular tanamannya di Iraq. Di Iraq tanaman yang paling top buah tin lah. Buah tin yang paling kelas first grade di Iraq lah. Tempat kelahiran seorang yang nama dia Ibrahim alaihissalam. Dia lahir di zaman kerajaan diketuai oleh bosku yang bernama Namrud. Atas dunia ni kan para alim ulama menyimpan satu maklumat, ada 4 kekuasaan hebat zaman-zaman dulu. 2 kerajaan yang kufur, 2 kerajaan yang beriman. Yang beriman kerajaan di bawah bosku yang bernama Sulaiman alaihissalam. Seorang lagi bosku yang dikepalai oleh Zulkarnain. 2 yang beriman. Yang kufur engkar pun 2. Satu Namrud, satu Bukhtanasar. Bukhtanasar. 2 kerajaan yang hebat yang kufur kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim di Iraq, tempat kelahiran dia, raja ketika itu adalah Raja Namrud. Majoriti rakyat didominasi oleh keberhalaan, berhala. Kerajaan dia sembah berhala, rakyat pun follower. Jadi follower pada kerajaan pun sembah berhala. Sehingga bapa Nabi Ibrahim nama Azar bukan sekadar penyembah berhala, bahkan kolomengrat, orang yang rapat dengan istana kerajaan mendapat tender untuk buat patung, tokeh patung. Majoriti rakyat sembah patung, maka jual patung. Memang tak miskin, tak apa-apa kedana, kaya raya. Itu latar belakang kelahiran Nabi Ibrahim. Benar tak benar Nabi Ibrahim? Bukan sekadar dia tetap membenarkan Allah Ta'ala Tuhan, bahkan dia bersedia untuk dia pertahankan kebenaran dia walaupun terpaksa mengorbankan jiwa dan raga. Kita ni huduh-huduh pun surau besar, sekali semayang 3-4 saf, masjid juta-juta, sekali korban. Tuan-tuan berapa ekor korban tahun ni? 5 ekor. Nabi Ibrahim majoriti nyembah berhala. Kalau masuk tanding pilihan raya, memang hilanglah wang pertaruhan. Silap-silap wakil calon pun tak ada.
Nabi Ibrahim. Suasana dia hidup daripada lahir sampai membesar, itulah suasana dia. Berdepan dengan suatu kemungkaran yang hebat, keberhalaan. Dan di antara sebab kenapa juga Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Ibrahim berdepan dengan berhala ni, pasal Nabi Muhammad SAW ketika mana di Mekah pun sama gak isu dia. Berdepan dengan masyarakat jahiliah yang menyembah berhala. Dikembangkan lagi keberhalaan oleh para alim ulama yang kemudian ni. Berhala-berhala ni, ulama-ulama menyebut bukan sekadar patung setongkol tu. Ada nama dia berhala duit. Ada nama dia berhala pangkat. Ada nama dia berhala politik. Ada nama dia berhala kuasa. Apa makna berhala? Dia menumpukan perhatian kehidupan dia untuk mengutamakan berhala. Macam kita pada hari inilah, sebagai masyarakat lebih mengutamakan duit. Tak kisah daripada mana duit tu datang, tak kisah ke mana dibelanja duit tu. Kadang-kadang oleh kerana duit, besar tak besar berhala duit, kita sanggup membelakangkan firman-firman, arahan-arahan Allah Ta'ala. Bila mana macam orang berniaga, bila sebut berniaga, bagus berniaga ni Ustaz, sunnah Rasulullah. Tapi dia buka kedai, entah mana subuh, entah mana zuhur, entah mana asar, entah mana maghrib, entah mana isyak. Buka pasar malam, sebelum asar dah buka meja. Mana asar dia? Terus sampai ke maghrib. Mana maghrib dia? Terus sampai ke isyak. Mana isyak dia? Balik pukul 10, pukul 11. Agak-agak semayang ke jamak takyah. Orang yang menjadikan kuasa tu berhala, berebut dia walaupun dia tak layak, sehingga dia menjadikan perebutan tu melebihi segala-galanya. Sanggup menipu. Yalah tuan-tuan, bila politik ni, politik demokrasi pilihan raya, nak tak nak kena bertanding. Nak bertanding mesti menang. Kalau kalah nak buat apa? Nak menang tak lari dah. Supaya orang sokong dia kena buruk kalau pihak lawan. Walaupun lawan tu tak buruk, kena memburuk-burukkan. Dan kita ni walaupun tak baik, jadi kena kuat cover line. Kita pun katalah, kita ni mesti adil, kita ni mesti saksama. Orang tu tak adil, orang tu tak saksama, orang tu korup. Jadi oleh kerana puja kekuasa, maka by hook or by crook. Tuan-tuan, ketika hari ni tengok, nak sebut, ni ada kaitan tak? Ada. Sebelum saya cerita yang kuasa-kuasa besar dulu-dulu ni, kuasa-kuasa besar ketika ni lah. Tak boleh sebut Malaysia, nanti orang marah. Kita sebut Indonesia, orang tak marah. Jokowi yang mengepalai kerajaan Indonesia, dia punya kuat pegang pada kuasa. Dia takut pilihan raya pemilu tu dia kalah, maka dia batalkan pemilu, maka dia kata tambah lagi satu perioder, satu period lagi, satu penggal untuk terus dia berkuasa. Walaupun mendapat tentangan yang hebat daripada rakyat. Oleh kerana dia berkuasa dalam parlimen, dia ada kuasa majoriti 2/3 lebih, maka dia gunakan kuasa tu untuk menyekat supaya dia terus boleh mengepalai kerajaan satu perioder lagi, satu period lagi, satu tempoh lagi. Nampak? Baik, apa kaitan dengan cerita ni? Ustaz, cerita politik lah. Ada kena mengena. Tuan-tuan, seorang yang nama dia Namrud ni, kuasa besar dunia.
Cerita dia nak sama lebih kurang dengan cerita Fir'aun di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, ketika mana dia sebelum lahir, Fir'aun dapat mimpi. Tidur malam mimpi. Kemudian minta nasihat dengan menteri, ahli kabinet. Masyarakat tergempalah ahli kabinet. Kemudian diminta pandangan untuk dikuatkuasakan satu akta. Maka bersidanglah ahli parlimen. Yang bukan sekadar 2/3, semua puak dia berlaku. Dapat nasihat daripada menteri. Menteri Bomoh. Bomoh kata, weh ni bahaya ni tuanku. Bahaya ni. Nanti lahir seorang lelaki yang akan merampas kuasa kamu. Macam nak buat? Macam ni. Nanti ibu-ibu yang melahirkan anak, kalau anak lelaki, yuzabbihuna abna'akum. Anak lelaki bunuh. Jangan bagi cari hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum. Tapi anak perempuan dia hidup. Nampak? Berhala. Bukan sekadar berhala yang kita panggil patung tu. Bahkan keberhalaan politik kuasa. Dia punya puja kuasa, mimpi, buat keputusan, bunuh anak lelaki. Kalau zaman Namrud lagi teruk. Zaman Namrud dia mimpi satu malam. Kemudian pada pagi tu dia cerita dengan dia punya menteri, penasihat dia lah. Masa tu terkenal dengan Bomoh. Bomoh kata, wah, ini bahaya ni bosku. Nanti kamu punya singgahsana akan tergugat. Jadi macam mana? Mesyuarat tergempar ahli kabinet, tak puas hati lagi, bincang dalam parlimen. Maka majoriti semua sekali bersetuju, satu akta dikeluarkan. Kalau zaman Nabi Musa boleh beranak, tapi ke lelaki bunuh. Zaman Namrud langsung tak boleh beranak. Macam cara dia, dikeluarkan akta, walaupun suami isteri tak boleh bersama. Oh, berat. Suami tak boleh bersama. Pasal kalau bersama, nanti beranak. Nanti mengandung. Zaman hari itu, mana ada kencing manis. Mana darah tinggi. Sehat-sehat semua. Maka, tak ada sekali. Azar, ini kolom mengrat. Koroni kuat. Namrud, dia dapat tender toke berhala. Jadi dia berani sikit lah. Koroni bosku, tapi nyorok-nyorok. Kalau macam BBS ni kan rumah rapat-rapat, rumah teres, orang nampak. Pergi lagi ke Ulu Yam, orang tak ramai. Pergi ke kampung saya ke Ulu Kalong, lagi orang tak ramai. Nyorok ke ulu-ulu tu. Sekali jumpa bini, walaupun sekali-sekali, sekali jumpa mana tahan. Mengandung bini, mengandung pun sorok, nyorok-nyorok. Bila beranak pun nyorok-nyorok. Kat ulu-ulu, Ulu Kalong, ulu-ulu tu lah, dalam gua. Ada cerita Israiliyat. Israiliyat dia dalam tafsir tuan-tuan, ada satu maklumat Israiliyat. Alim ulama kata Israiliyat ni boleh sebut, cuma jangan melampau lah. Kita nak tolak 100% pun tak boleh. Kita nak terima sangat-sangat 100% pun tak boleh. Biarpun cerita ustaz, nak terima pun tak boleh, tolak pun tak boleh. Kita share je lah. Share je maklumat ni. Bila macam tu, dah lahir, nyorok-nyorok. Jadi dia membesar pun nyorok-nyorok dalam gua tu lah. Satu hari hantar makanan, satu hari tak hantar. Kadang-kadang, oleh kerana nak nyorok, nak cover lain, takut pecah rahsia, maka tak hantar-hantar. Jadi ketika dalam gua tu Nabi Ibrahim lapar, dihisap jari. Dihisap jari, kadang-kadang keluar susu, kadang-kadang keluar madu. Nabi Ibrahim. Itu Israiliyat. Tuan-tuan yang hisap jari pula, keluar darah. Tuan-tuan bukan Nabi Ibrahim. Ada yang cuba pula hisap jari, berdarah sekarang. Jadi dah keluar. Ini Israiliyat.
mak tak datang hantar susu, maka dihisap jari. Kadang-kadang keluar susu, kadang-kadang keluar madu. Jadi dia membesar macam itulah. Itu Israiliyat. Maka Nabi Ibrahim membesar dalam keadaan yang penuh dengan pengorbanan. Tapi kalau kita perhati balikkan Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni, ya Allah, Nabi Adam paling kuat berkorban. Tuan-tuan bayang, tempat yang paling best sekali syurga lah. Tak payah masak, tak payah pening kepala, telur ayam naik lah, harga ayam naik lah, susu minyak bungkus payah dapat lah. Apa tak payahnya, apa tak susahnya minyak kelapa bungkus tu. Sebahagian toke-toke ni dia seluduk keluar negara. Itu keluar berita 1.5 juta 1.5 juta kantoi penyeludup nak seludup minyak kelapa ke negara sebelah. Sebab itu tuan-tuan, soal barang naik ni janganlah salahkan pihak kerajaan 100%. Banyak orang yang terlibat. Paling tidak penyeludup. Paling tidak penyeludup. Paling tidak yang jaga sepadan lah. Itu keluar berita. Orang kata JPJ ni payah rasuah. Hari itu pegawai JPJ. Rasuah kan banyak pun. 3,000, 8,000. Tapi lah rasuah duit kan. Duit. Pasal berhala dia duit. Tak ada duit pening kepala ustaz. Raba-raba poket kanan, abuk je ada. Raba-raba poket kiri, abuk je ada. Pening kepala, duit tak ada. Tambah-tambah kalau dia memberhalakan duit. Jadi bila dia memberhalakan duit, apa dia peduli halal dan haram. Yang penting syuru jangan miss. Yang penting masuk. Tu bahala. Balanya kalau berhala duit ni. Kena penjara. Pegawai JPJ, kenapa dia ditangkap? Pasal dia menerima rasuah. Syarikat lori tu tak tahu apa kesalahan dia. Adalah kot kesalahan dia. Nak ngelak daripada salah, maka jolok 8,000, jolok 3,000. Tu bahayanya berhala duit. Berhala duit. Jadi Nabi Ibrahim ketika membesar, dia berdepan bukan sekadar dengan kerajaan, dengan masyarakat berhala, bahkan berdepan dengan bapa dia, Azar. Besar tak besar pengorbanan dia tuan-tuan, tetap dia mempertahankan kebenaran. Tuhan hanya Allah, bukan berhala. Saya sebut tadi dah, kita ni, masyarakat kita oleh kerana tak terdidik, tidak terasuh dengan kebenaran, keimanan yang betul dan tepat. Macam lalang kita ni. Macam lalang. Oleh kerana ketika ni orang nak pada apa? Semua majoriti. Kita kan hari ni ada satu benda nama dia majoriti. Kita ni beriman dengan majoriti. Oleh kerana majoriti ke sana, kita pun ke sana. Oleh kerana majoriti ke kiri, kita pun ke kiri. Oleh kerana majoriti ke atas, kita pun ke atas. Beriman dengan majoriti, bukan dengan kebenaran. Sebab itu saya lebih suka ungkit sebelum Al-Adha ni kebenaran. Tuan-tuan tengok kalau kita berjaya beriman dengan betul dan tepat. Pendek je, al-haqqu min rabbik, ye kalimah. Fala takunanna minal mumtarin. Tak sampai 10 kalimah pun, tapi mengandungi erti yang sangat besar. Kehidupan dunia sampai akhirat. Bila Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik, yang benar tu hanya daripada Tuhan kamu. Nak tahu, kita kena bacalah Quran, wahyu Allah Ta'ala ni. 30 juzuk, 114 surah. Cuba tanya balik diri kita tuan-tuan. Tepuk-tepuk dada, tanya selera. Satu hari berapa kali khatam Quran? Oi Ustaz, tak khatam Ustaz. Berapa muka surat sehari baca Quran? Kita ni baca WhatsApp
Sampai merah biji mata. Sampai rabun biji mata baca WhatsApp. Tak lenguh. Tak kebas punggung walaupun kebas. Sedap baca WhatsApp. Baca Quran. Baru auzubillah. Auzubillah minasyaitan. Menguap dah. Baca auzubillah menguap dah. Punya berat tak berat kita ni. Berat tuan-tuan jangan. Kalau kita tak baca Quran, macam mana kita nak tahu benarnya? Macam mana kita nak beriman dengan kebenaran? Kalau tak baca Quran, kita baca medsos, kita baca Facebook, kita baca Malaysia Kini, kita baca Jom Channel, memang banyak merapu. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kenyataan tu daripada Allah Ta'ala tu. Saya tukang baca je. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan. Dah masuk waktu belum? Isyak. Tuan-tuan dah lama dah? Oh, saya lebih suka kalau masuk waktu kita azan dulu. Jadi ada can sambung lama sikit. Kalau tak azan, sekejap lagi habis ya. Tak apa. Setiap kumpulan manusia, setiap partai, dia akan berbangga dengan apa yang ada pada dia. Ketika ini tuan-tuan, semua orang mengaku dia betul. Dia ada medsos dia, dia ada media cetak dia, dia ada TV channel dia, dia ada Facebook dia untuk menampakkan benarnya dia. Maka untuk menampakkan benarnya dia kena nampakkan tak benarnya orang lain. Tu bahaya. Bila kita orang Islam tidak ada kebenaran, adanya pahala, adanya dosa. Salah ke Ustaz kita buat TV channel? Tak salah. Yang salahnya kalau TV channel tu kita membawa satu maklumat yang palsu. Kita membawa satu fitnah. Macam kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Kan hari ini orang suka berkorban. Tetapi kesilapan kita memahami korban. Kita ingat bila korban, sembelih kambing lembu kerbau, kita bagi-bagi daging, kita ingat itulah korban. Sebab itu timbul persoalan, tuan-tuan punya korban sebagian berapa? Berapa ratus sebagian? Daging? 800? Orang mungut. Apa mahal sangat? Padahal nama dia korban. Saya tanya tuan-tuan, tak payah kita mahal lah, kita mewah. Kita ambil kita Myvi je. Mahal sangat pun tidak, murah pun tidak. Myvi yang terbaru lah. Yang dia sistem kereta tu macam Mercedes tu kan. Berapa sebulan bayar tu? Nak tanya. Myvi. Berapa sebulan bayar? Ada 500. Tuan-tuan tak pakai Myvi, patutlah pakai Exit Q7. Ada 500. Ada Berapa tahun bayar kalau 500? Maksimum berapa? 7 tahun ke 9 tahun? 1 tahun 12 kali bayar. Kita punya seronok nak memiliki kenderaan, tak apa. Potong melalui gaji. Siap potong. Dapat gaji je potong terus. Ataupun potong melalui akaun bank. 500 sebulan. Tak ada mungut pun. Yalah Ustaz, kereta ni perlu. Kita ingat kereta dia perlu. Daging korban tak perlu. Padahal kita bayar daging korban tu setahun sekali ya. Bukannya tiap bulan 800. Setahun sekali. Kalau sebulan kita bagi 100 simpan, setahun 1200. Merungut kita. Pasal kita tak faham korban tu apa sebenarnya. Kan ada riwayat menyebut korban-korban ni itulah modal kita besok nak berkenderaan di akhirat. Akhirat mana ada Myvi? Mana ada Datsun? Lagi tak ada. Mana ada Q7, Alphard, Velfire? Tak ada.
Jadi apa ganti kenderaan? Dengan korban itulah. Ia akan jadi kenderaan kita besok di akhirat. Paling tidak kita nak menyeberang tiang sirat dengan korban itulah. Tapi pasal tengok korban tu semata-mata daging. Nabi Ibrahim nak boleh mari syariat sembelih korban sampai menyambung syariat ke zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan tiba-tiba je Nabi Ibrahim dia mimpi sembelih anak. Kalau mimpi Nabi-Nabi ni dia kan wahyu Allah Ta'ala. Bukan macam mimpi Fir'aun dengan Namrud. Wahyu. Adakah Nabi Ibrahim dapat mimpi sembelih anak tiba-tiba je? Tak. Menyembelih anak tu kemuncak pengorbanan Nabi Ibrahim. Start daripada dia berkorban jiwa raga. Di Iraq bukan Nabi Ibrahim dicampak dalam api ya? Nabi Ibrahim dia mempertahankan kebenaran iman tu, dia rela untuk dihukum bunuh, bakar dalam api. Kita tak ada sampai macam tu. Cuma kita diminta korban sikitlah. Panas telinga, panas hati, tapi tak terbakar pun. Diminta itu je, panas punggung. Itu je. Nabi Ibrahim awal hidup di Iraq diminta korbankan jiwa raga, dicampak dalam api. Tapi Allah Ta'ala ni, bila dia tengok Nabi Ibrahim ni pengorbanan dia betul-betul berkorban sungguh. Dia pertahankan kebenaran iman dia tu. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nampak? Nabi Ibrahim tak tahu pun. Yang dia tahu api panas, membakar. Mana dia tahu api itu sejuk. Tapi Allah Ta'ala bila tengok tokoh yang bernama Nabi Ibrahim Rasul ni begitu kuat pengorbanan dia, diarahkan api. Pasal api itu Allah Ta'ala yang buat. Memang Allah Ta'ala ketika mana buat api dia panas sampai membakar. Tapi dia yang buat api. Apa salah sekali-sekali dia buat api itu sejuk. Sejuk pun tak cukup lagi. Pasal kalau sejuk boleh je membunuh sejuk ni. Orang yang duduk di negara yang sejuk, sejuk beku. Kalau dia tak berjaya memanaskan badan dia untuk nak kontrol sejuk tu, mati juga dia. Jadi Allah Ta'ala kata kuni bardan, jadi kamu sejuk, wasalaman dan sejahtera. Ala Ibrahim. Terkejut beruk si Namrud. Selamba je Nabi Ibrahim keluar daripada api tu. Nampak kebenaran. Sebab itu tuan-tuan, kebenaran-kebenaran ni Nabi Ibrahim, saya sebut tadi dah, di zaman dia ada masa tu majoriti orang nyembah berhala. Tapi pasal benda benar, maka kita kena sebut. Nabi Ibrahim ni kalau saya baca, ini baru mukadimah je baru ni, 10% tak sampai 9 dah. Kalau kita berjaya menganalisa, menelusuri kisah Nabi Ibrahim dalam Quran ni, Allah Ta'ala di antaranya inilah Allah Ta'ala sengaja je merakamkan perbualan antara Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Kalau kita fikir apa nak bual-bual ni kan, tak. Ni kalau tuan-tuan rujuk balik sekarang, buka. Tuan-tuan punya handphone, smartphone kan ada Quran tu. Betul buka tengok. Surah Maryam. Ayat 41. 42. Idh qala li abihi ya abati. Wahai bapakku. Perbualan tu dirakam oleh Allah Ta'ala biar kita dapat kongsi. Apa perkongsian dia? Kita ni, kalau kita berada di pihak yang benar, kalau kita mempertahankan kebenaran, tak boleh makan seorang. Kita mesti ajak, saya suami, saya mesti ajak isteri saya kongsi kebenaran. Kalau saya bapa, saya mesti ajak share sama-sama dengan anak beranak saya. Kalau surau, dia mesti share, dia mesti kongsi kebenaran ni dengan anak Korea dia.
Tak boleh dibiarkan kebenaran itu hanya kedengaran dalam lingkungan surau saja. Mesti kita perdengarkan. Sehingga suara kebenaran itu berlega di kalangan anak Korea. Nabi Ibrahim, dia tahu dah bapa dia sembah berhala. Tapi cara nak kongsi kebenaran ni, pertama sekali kena rajin berbual. Rajin berbincang. Kita panggil kena berkawan. Sebab itu berkawan ini tuan-tuan memang dianjurkan oleh agama. Kita ni tak ada nak bergaduh je panjang-panjang. Seorang angkat takbir, seorang tak angkat takbir, bergaduh. Seorang baca Yasin tahlil, seorang tak baca Yasin tahlil, bergaduh. Itulah kerja kita. Seorang baca kunut, seorang tak baca kunut, bergaduh. Padahal benda-benda macam tu dibenarkan. Dibenarkan nak baca kunut pun tak apa. Tak baca pun boleh. Tak ada masalah apa. Tapi bergaduh bab tu. Bergaduh. Benda yang tak patut bergaduh, bergaduh kita. Benda yang sepatutnya bergaduh, tak nak pula bergaduh. Tuan-tuan tengok Israel. Israel negara kecil je. Keliling kelalang dia negara umat Islam. Tapi apa negara umat Islam boleh buat dengan Israel yang kecil tu? Ukraine bergaduh dengan Rusia. Semua negara NATO pergi bantu negara Ukraine. Hantar kereta kebal, hantar tentera, mengutuk sekeras-kerasnya Rusia. Kita orang Islam, apa kita buat? Apa soalan dia? Berpunca daripada kebenaran tu. Nak menyebut kebenaran pun kita tak sebut dah kebenaran. Kita halang pula orang nak sebut kebenaran. Ustaz, slow-slow sikit Ustaz. Minta maaf cakap Ustaz, slow-slow sikit. Kita tak nyebut dah. Kita halang orang menyebut. Kau keras-keras sangat. Slow sikit. Tak boleh tuan-tuan. Di antara cara macam mana kebenaran tu biar tersebar, berbual, berbincang. Nabi Ibrahim berbincang dengan bapa dia. Ya abati, penghormatan. Walaupun bapa dia penyembah berhala, dia tu anak tetap menghormati seorang bapa. Wahai bapakku ya abati. Sengaja je dirakam oleh Allah Ta'ala kalimah ya abati tu. Pasal nak menceritakan kepada kita penghormatan sesama manusia ni kena bagi. Wahai bapakku. Tak ada hormat. Tak ada dia kata, woi lahanat kau. Woi api neraka kau. Tak ada. Ya abati. Wahai bapakku. Penghormatan. Kita kena macam tu. Tuan-tuan. Ibadat haji ni. Siapa yang memulakan dia? Ibrahim Ibrahim AS. Sehingga syariat haji ni menyambung sampai ke umat Nabi Muhammad SAW. Hebat tak hebatnya haji ni tuan-tuan. Kemuncak ibadat orang Islam. Satu dunia umat berkumpul di padang Arafah. Satu color, warna putih semua. Satu fashion. Apa nama itu? Pakaian tu? Ihram. Bagaimana Allah Ta'ala nak tunjuk depan mata kepala kita, penyatuan umat tu bukan benda yang mustahil. Kan hari ni masalah kita di Malaysia nak menyatukan umat Melayu, nak menyatukan umat Islam. Haji tu, orang Rusia pergi haji. Ada tersebar dalam video orang UK. Jalan kaki naik basikal pergi ke Mekah. Berapa tahun baru sampai. Tapi di Malaysia ada dah orang Malaysia dia pergi naik basikal, pergi haji. Hebat tak hebat dia. Saya masa pengalaman pergi haji, jumpa dengan satu, mungkin dia rakyat Cina kot, Cina belah mana tak tahu. Saya guna bahasa Melayu dia tak faham dah. Saya guna bahasa orang putih pun tak faham juga. Dia pun tak tahu cakap apa. Kita guna bahasa, saya guna bahasa itik, dia guna bahasa ayam. Tapi bila ibadat haji, boleh. Tawaf yang sama, melontar yang sama, sa'i yang sama.
takbir, angkat takbir, sembahyang zuhur yang sama, asar yang sama. Mana kebenarannya agama ni tuan-tuan, klimaknya tu umat ini boleh bersatu. Boleh bersatu. Boleh bersama. Tapi saya sebut tadi dah, pasal kebenaran itu tak tersebar dengan luas dan sebaiknya. Orang lebih suka kepada berhala kuasa, maka dia tinggalkan kebenaran untuk menyatu manusia masyarakat ni. Sekadar itulah tuan-tuan, pukul 9 dah. Ini saya sebut ni mukadimah je lah. Tak sampai 10% pun. Kau nak ceritakan panjang, berjam-jam tak habis. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit memberi manfaat. Kalau maklumat ni tuan-tuan dah tahu, sebagai peringatannya lah. Kalau belum tahu, kita share supaya menjadi bukan sekadar ingatan yang manis, nostalgia semata-mata, tapi jadikanlah ia pelajaran dan ajaran yang paling sempurna. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Taala, yang tak baik daripada saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.